Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan membawakan anda pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay Mi, kali ni betul Apis tak ada. Selalu kita apa ni cakap kan, okay, hari ni kita berseorangan. Tidak kan. Okay, tapi kali ni Apis memang tak ada. Betul, dia tak ada. Ini memang realiti. Tapi kita masih ada tetamu Mi. Masih ada tamu luar yang sudi nak datang ke kita punya studio untuk berkongsi kisah pengalaman seram dia orang ni. Terima kasih kerana sudi datang ke studio Santai Chill, dan apa-apa pun kepada anda yang sedang menonton pada malam ini, jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, thank you so much. Okay, kita bersama dengan tetamu kita macam yang korang dah familiar dengan cerita dia di YouTube, Idah. Dan dalam tajuk pun dah ada. Okay, jadi sebelumlah kita mulakan, kita nak tanya dah. Okay, Assalamualaikum Idah. Waalaikumsalam. Okay, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Okay, dah minum Puasa lagi. Puasa. Belum buka lagi, belum. Okay, jadi apa Mi, kalau air pilihan kau nak buka puasa ni? Sebab waktu ni ais lemon tea lah. Ais lemon tea Ida macam mana? Saya sirap Bandung lah. Sirap Bandung. Okay. Macam saya sendiri lychee cola. Lychee cola dipilih. Macam pernah dengar. Macam pernah dengar air. Macam dengar? Macam Dakman tu lah. Ini air Dakman ni. Air Dakman tu. Okay. Alright, kita berbalik pada topik yang kita nak cerita lah. Segmen seram. Okay. Jadi sebelum kita mulakan lah, kita kena tahu setiap yang hidup pasti akan mati. Betul. Dan tak dinafikan, kadang-kadang juga kita yang hidup akan rasa kehilangan bila kematian seseorang, lagi-lagi orang terdekat, keluarga, saudara ataupun orang yang korang sayangi. Dan perasaan yang kita rasa kehilangan tu kadang-kadang tak tergambar kan? Sampai kadang kita buat suatu perkara yang kita tak jangka, dan kita mengalami perkara yang kita tak jangka juga. Dan benda ni membuatkan suatu perkara yang kita kadang tak dapat fikir dengan baik. Macam ada benda lah yang di luar jangkaan yang berlaku. Sebab tu lah orang kata dalam Islam ni, janganlah kita meratapi kematian orang, pemergian orang tu dengan melampau, berlebihan. Betul. Berpada-pada lah. Dan kalau kita betul-betul tak rela pun, sebolehnya kita boleh doakan dia. Betul. Dan antara pahala yang sentiasa mengalir kepada orang yang telah mati ada 3, iaitu sedekah yang dilakukan, doa anak yang soleh, dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi anda bolehlah doa kepada mereka yang telah pergi supaya mereka kekal tenang di sana. Ya, itu dia daripada Habib Azmi. Allah. Kita akan teruskan bersama dengan Idah dengan cerita yang pertama. Idah, dipersilakan. Okay, cerita yang pertama ni berkaitan dengan sepupu saya. So masa tu saya baru 10 tahun dan dia meninggal. Dan masa tu dia baru saja berkahwin lah. Baru 2 minggu baru kahwin. Dan isteri dia dapat satu kejutan yang sangat melampau, iaitu dia dapat tahu suami dia accident, which is sepupu saya lah. Dan waktu tu semua memang nak balik, tapi sebab time tu hari bekerja tak dapat balik. Jadi memang family saya adalah yang pertama lah yang akan boleh pergi ke mana-mana saja. Jadi masa tu saya sampai kat situ dah maghrib.
Jadi orang kampung tu bercakap jenazah tu mungkin akan dikuburkan esok pagi lepas subuh. Sebab malam tu memang penggali kubur pun tak ada. Tak tahu kenapa ada masalah kat situ lah kampung tu. Dan time tu kita orang kena gila-gila jaga jenazah lah. Sebab jenazah ni tahu kita tak boleh tinggalkan dia sendiri. Dan malam tu memang isteri dia just tidur dalam bilik, tak keluar langsung tengok jenazah suami dia. Sebab time tu belum lagi dimandikan lah, just baringkan macam tu saja. Jadi time tu saya kena jaga jenazah sepupu saya ni dengan cousin saya satu lagi lah, adik si mati lah, adik arwah. Dan time tu giliran dia jaga dan saya tidur lah. Bila saya terjaga dalam pukul 2.30 pagi macam tu, saya bangun-bangun, saya baring dekat sebelah jenazah tu. Sebab kita tidur kat ruang tamu dan jenazah tu macam kat tengah-tengah ruang tamu. Tapi sebenarnya saya tidur jauh. Tapi bila bangun tu, saya tak tahu mungkin saya bergolek ke apa benda ke. Bangun-bangun memang saya betul-betul ada kat sebelah tidam jenazah tu. Dan sepupu saya yang tengah jaga jenazah tu, dia dalam keadaan duduk baca Yasin tapi dah tertidur macam tu. Which is sebenarnya jenazah tu bersendirian lah macam tu. Dan time tu saya pergi ke tandas kejap nak ambil wuduk balik untuk sambung baca Yasin lah sebelah jenazah. Dan masa saya ke bilik air tu jauh kat belakang lah, kat luar daripada rumah. Dan bila balik semula kat jenazah tu, yang buat saya terkejut adalah jenazah tu daripada baring, dia bangun, duduk. Jenazah tu duduk. Okay. Time tu saya tersentak, saya berdiri kaku kat depan pintu tu lah, nak ke ruang tamu tu. Dan masa tu sebab saya cuba ingat balik masa saya tidur tu, saya sebenarnya dapat satu mimpi di mana sepupu saya ni, yang arwah ni, dia datang pada saya, dia cakap, "Adik, tolong abang, sempurnakan abang." Time tu macam saya relate baliklah dengan mimpi yang tadi saya ni kan sebelum saya terjaga tu. And then saya tak fikir banyak, saya pergi ketuk pintu bilik isteri arwah lah. Sebab masa tu jenazah tu still duduk lagi macam tu. Saya jalan jalan macam ketam macam tu, mengiring macam tu. Dan saya ketuk pintu bilik Kak Lin lah, isteri arwah. Okay. Saya ketuk, tapi Kak Lin tak ni, mungkin dah tidur kan. Jadi saya masuk lah. Saya masuk, saya buka pintu, saya nampak Kak Lin tengah tidur. Dia pegang kotak cincin yang sepasang tu dengan gambar. Dia dalam keadaan menangis-nangis macam tu lah. Sebab nampak air mata still ada lagi kat muka dia. Dan masa tu saya tak sampai hati nak kejut. Jadi saya keluar balik daripada bilik tu. Saya keluar balik, saya tengok time tu, dalam situasi tu saya seorang je kat situ. Jenazah tu hilang. Hilang dekat ruang tamu? Tak ada kat ruang tamu. Dia pergi mana ni? Dan cousin saya yang tadi duduk kat situ, dia still tertidur lagi dalam keadaan duduk macam tu. Dan bila macam saya masuk balik dalam bilik Kak Lin tu, saya kejut Kak Lin lah. Saya nak kejut Kak Lin, jenazah tu ada kat sebelah Kak Lin. Dalam bilik pula? Dalam bilik. Jadi time tu saya terus keluar dari bilik sebelah, panggil Tok Uda saya lah. Sebab time tu memang Tok Uda saya ada sekali. And then Tok Uda saya cakap pergi kerja Kak Lin sampai Kak Lin bangun. So masa Tok Uda ada sekali kerja Kak Lin, kita orang semua kumpul kat ruang tamu. Lepas tu Kak Lin, kita orang minta kotak cincin yang Kak Lin pegang tu, sebab Tok Uda suruh minta. Lepas tu Kak Lin tak nak bagi. Rupanya dalam kotak cincin yang Kak Lin pegang tu, ada kuku arwah suami dia. Patutlah. Okay. Sebab arwah meninggal katanya aksiden. Tapi kalau tengok cara motor tu jatuh dengan tempat polis jumpa mayat, tak nampak macam aksiden pun. Macam ada orang yang tolak dia atau tarik dia ke tepi, kat semak macam tu lah. So tapi polis just cakap benda tu aksiden. And then bila kita macam apa tu,
kumpul balik kat tempat tilam tadi yang sepatutnya ada jenazah tu. Kita kumpul balik kat situ. Dan Tok Uda semua suruh semua pejam mata. So baca Yasin, macam Tok Uda memang hafal lah kan. Then Tok Uda lead baca Yasin. Bila Tok Uda cakap sebab semasa tu dah sampai ayat ke-10 surah Yasin, Tok Uda suruh semua buka mata, baru jenazah tu ada balik kat situ. Dia macam tak tahulah, saya rasa benda tu cuma mainan daripada syaitan, jin syaitan. Untuk takut-takutkan semua. Dan bila esok pagi tu dah selesai ke bumi, tanya Kak Lin ni, kenapa kak simpan kuku arwah ni lah. Lepas tu dia cakap, ada orang bagi tahu dia, kalau kita simpan kuku orang yang kita sayang tapi dah meninggal, arwah tu akan sentiasa dengan kita. Time tu dalam hati saya, tak tahu kenapa time saya cakap, setan mana yang bagi tahu akak ni. So lepas daripada tu, Kak Lin tu macam susah lah nak bagi kuku tu pada awalnya. Tapi lepas dinasihatkan, dibagi penerangan semula tentang balik kan, lepas tu baru dia redha dengan kepergian suami dia. Yalah, baru 2 minggu kahwin. So itulah kisah pertama. Oh, 2 minggu kahwin? Baru 2 minggu kahwin. Siapa yang tak sayang ni kan? Yalah, kata masih segar masih diingatan. fresh lagi. Teringat pula kan masa awal-awal kenal apa semua kan. Kalau macam mana nak cakap, aku faham lah perasaan tu. Lagi bila dah diorang kata dah disahkan sebagai pasangan yang halal ni, tempoh 2 minggu tu aku rasa sangat singkat lah. Dan diambil nyawa macam tu kan. Cuma aku nak tanya kan, masa Idah nampak kelibat jenazah tu kan, kan kata dia punya jasad dia tak sempurna. Jadi masa Idah nampak dia tu, ada dia punya pandangan dia kaku ke, atau dia tengok Idah masa tu? Dia Macam pandangan, Idah berpandangan satu sama lain ke, atau just kaku macam tu je? dia macam bangun, orang mamai bangun tidur, nampak seolah macam tu lah. So dia bangun duduk macam tu, tapi mata dia terbuka lah macam tu. Tu yang buatkan saya tersetak lah tu. Okay. Masa yang jenazah tu dah ada dekat bilik tu kan, apa, Tok Uda Tok Tok Uda. Uda dia nampak tak jenazah tu kat bilik? Nampak jugalah, tapi dia tak ada nak angkat ke, bawa pergi ke? Sebab yang nampak cuma saya dengan Tok Uda, yang lain tak nampak. Faham. Yang lain tak nampak. Yang lain masih nampak jenazah tu kat tempat asal ke macam mana? Atau Ya. Oh ya, macam tu. Oh. Maksudnya orang biasa nampak memang kat situ. Yang Idah dan ada kelebihan ni, dia nampak Tok Uda je nampak jenazah tu ada kat sebelah. Okey. Jadi lepas tu yang simpan kuku tu, dia ada bagi tahu tak siapa sebenar ni yang bagi tahu benda tu? Dia Tak cerita ada. Tak ada lah. Tak ada. Wah, aku pun first time dengar ni. Kurafat mana? Aduh lah, simpan-simpan kuku pula kan. Yang dah pergi tetap pergi, takkan kembali. Cuma itu hanya tipu daya, hasutan nak manipulasi fikiran kita je. Takkan kembali dah. Okay. Seram. Okey, cerita pertama seram geng. Cerita pertama ni seram. Jadi agak tak relax lah kan. Tak relax tu. Tak relax. Kita pergi kat cerita yang kedua pula. Okay, cerita yang kedua, tapak rumah arwah atuk saya tu yang dekat Melimau tu. Tapak rumah tu sebenarnya kecil je sebenarnya pada asalnya lah. Dan masa nak bina rumah tu, adalah perjanjian antara arwah moyang saya lah dengan alam sana. Sebab dekat situ, sebelah rumah arwah atuk saya tu kebun lah. Dan situ memang kawasan perkampungan alam sana lah bunyi. Okay. Dan time tu atuk saya pernah beritahu saya, kat situ perjanjian dia adalah kami sekeluarga perlu jaga sebuah rebab. Dan rebab tu memang disimpan dalam gobok yang cuma barang-barang antik yang arwah atuk kata jangan usik je, memang ada kat dalam gobok tu. Mungkin Ida boleh explain dulu rebab tu apa? Okay, rebab tu adalah alat muzik tradisional yang biasanya sinonim dengan persembahan Mak Yong lah. Sebab rebab ni memang antara alat muzik yang orang kata apa, ada instrumen sentimental yang tersendiri. Dia sama dengan serunai lah.
Jadi dan Tok Uda cakap perjanjian tu cuma akan tamat lepas 3 generasi. Maksudnya arwah Tok saya ni adalah generasi yang ketiga, tapi kena salah seorang daripada adik-beradik dia meninggal dunia. Baru dah tamat, kira tamat lah perjanjian tu. Saya pun tak tahu mungkin itu syaratnya ke apa. Yang meninggal tu secara takdir ataupun Secara takdir korban? lah. Oh, takdir, okey. Mengikut pada ni lah. Sebab tak tahulah orang dulu-dulu kan buat perjanjian ni macam mana. Okay. And then time tu cousin saya ni, diorang memang nakal. Dan time tu ada cerita Harry Potter Secret of Chamber pasal ular kan. Dan si Ian, dia memang takut ular sebab masa kecil pernah kena patuk dengan ular. Trauma, And then bila tengok cerita tu, cousin saya 2 orang, which is Riz dengan Aman. Riz dengan Aman ni, dia 2 orang memang nakal. Dan time tu bila tengok cerita tu, diorang dah gelak-gelak tau. Diorang pergi ambil ular mainan tu takutkan Ian. Memang Ian kena kejar satu rumah sampailah diorang lari ke Serambi. Dan saya memang tak dibenarkan turun Serambi lah time tu. Jadi saya just baca buku kat luar macam tu je. So lepas saya dengar Ian ke Serambi, saya sebenarnya duduk luar sebab tolong gotong royong lah, sebab time tu ada buat kenduri sikit macam tu kan, kenduri kesyukuran. And then kita orang cuma, sebab semua orang tu semua kat luar tengah gotong royong. Dalam rumah sebenarnya tinggal budak 3 orang tu je yang kat Serambi tadi. Dan masa tu benda ni mula-mula kita orang tak tahu apa yang jadi dalam rumah. Dan time tu masa Tok Uda baru balik daripada surau, Tok Uda suruh saya masuk rumah, panggil semua keluar. Maksudnya semua orang tak boleh ada kat dalam rumah. Sebab Tok Uda cakap rebab tu dah diusik. So time tu saya terfikirlah, budak 2 orang ni ke tadi yang usik, sebab budak 2 orang tadi kejar si Ian. Rupanya masa dia kejar Ian nyorok dalam gerobok yang dia rebab tu. And then ni apa yang Ian cakap lepas dia sedar lah, sebab masa tu dia pengsan. Ian cakap dia duduk dalam gerobok tu. And then lepas dia dengar budak 2 orang ni dah keluar daripada Serambi, dia kata dia nampak saya turun ke Serambi dan saya menarik tarian Mak Yung. Tapi sebab hakikatnya saya kat luar tengah tolong makcik-makcik semua gotong royong semua. And then time tu dia kata disebabkan dia dengar macam satu bisikan kat dalam gerobok tu juga dekat dengan dia kelang kabut keluar, menyebabkan dia tertarik tali rebab tu dan tali rebab tu putus. Jadi masa dia keluar daripada gerobok tu, dia cakap dia memang nampak saya tengah menari dekat tengah-tengah Serambi tu. Dan kat belakang saya ada seorang nenek yang tengah lead saya menari. Nenek Nenek yang biasa, kalau Mak Yung kan dia ketua dia kan. Itulah yang dia cakap. Dan dia kata dia terus lari keluar daripada Serambi, dan Serambi tu ada pintu. Lepas dia keluar, dia kata pintu Serambi terus tertutup. Tertutup sendiri. Dua jenang tertutup macam tu. Boom. Menyebabkan dia terus lari kelang kabut sampai ke ruang tamu balik. And then dia cakap masa tu dia cuma fikir nak peluk dekat tiang seri rumah tu, kat ruang tamu. Yang tengah. Dan lepas dia peluk kat tiang seri rumah tu, dia dah tak ingat apa-apa. And then saya tanya pula dekat Riz dengan Aiman lah. Saya tanya ni apa yang jadi. Dia kata ni versi dia 2 orang pula lah. So dia orang cakap lepas dia Ian turun, kita orang tunggu kat ruang tamu, dan kita orang nampak saya tengah duduk dekat tepi tiang seri rumah tu sambil berdiri tegak macam tu. Dia nampak Ida. Tapi Ida tak ada kat situ. Saya dekat luar. Okey. Maksudnya dua-dua ni ada benda lain yang menyerupai saya. Jadi budak 2 orang ni kata diorang cuba nak kacau saya pula lah, sebab tadi sakat Ian tak dapat, nak sakat saya pula. Tapi diorang kata saya jeling kat diorang, and then saya macam mengilai macam tu kat tiang seri rumah tu. Dan lepas tu diorang nampak Ian lari pergi kat tiang seri rumah tu, macam ni bertembung dengan saya yang diorang nampak kat situ. Dan lepas tu Ian terus pengsan.
Jadi lepas tu dia orang Dia cakap langgar idah lah. okay. Yang dia orang nampak lah kat situ. Ha. And then dia orang kata Yan macam racau macam tu. Macam kena sampuk macam tu. Dan dia orang cuba nak keluar daripada rumah, tapi pintu rumah semua kunci. Dia orang nampak kat tingkap orang kat luar ramai. Dia orang cuba panggil, tapi macam tak ada orang bagi respon kat dia orang. Dan masa Tok Uda balik, sebab Tok Uda ni memang ada banyak kelebihan lah. Sebab yelah, Tok Uda ni antara orang yang kuat ilmu silatnya. And then Tok Uda balik dengan arwah tok saya time tu. So dia balik sampai kat situ memang kelang kabut arwah tok saya dengan Tok Uda. Suruh siapa yang ada kat dalam rumah semua keluar. Tapi macam mana dia orang nak keluar? Dia orang tak boleh keluar kan? Tak tahulah sebab time tu mungkin Tok Uda ada baca apa-apa ke. Sebab saya nampak Tok Uda ambil tanah kat situ and then baling kat rumah. Dan bila semua dia orang dah boleh keluar macam tu, buat 3 orang ni memang demam. And then Tok Uda cakap perjanjian dah batal sebab tali rebab dah putus. And then jadi kena buat perjanjian baru. Kena buat perjanjian baru. Sebab time tu memang perjanjian tu belum tamat lagi. Belum salah seorang daripada adik-beradik arwah atuk saya belum lagi meninggal. Sebab arwah atuk saya orang first yang meninggal lah dalam adik-beradik dia. So perjanjian baru dia adalah titiskan darah cucu sulung dekat tengah kebun. Amount dia berapa banyak? Tak pasti. Tapi titik dia apa kata dalam beberapa titis lah macam tu. Okay. Ha. Main darah Jadi lepas, sebab time tu cucu sulung adalah anak tok long saya, anak pak long saya. Tapi memang dia tak ada kat situ. Jadi disebabkan tak dapat syarat yang pertama, okay. Dia bagi syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dia nak Yan ikut dia ke alam sana. Hah? Yan. Dan itu pun tak So, dapat. Okay. Memang tak nak lepaskan yang pergi lah kan. Memang tak boleh. Jadi Tok Uda saya dengan arwah tok saya manipulasi keadaan tu. Dia cakap kami baru kali pertama langgar perjanjian, tapi kau dah banyak kali langgar perjanjian ni sebenarnya. Sebab dia tak, alam sana tak boleh ganggu kawasan yang dunia nyata lah. Tapi mostly sepupu saya lain banyak kali pernah kena ganggu kat rumah tu. Jadi sebabkan tu benda tu terus pergilah. Okay, macam fair lah. Fair. Fair square lah. Win-win situation. Kau buat, aku buat. Settle. Yang tu lah. Dia boleh bincang kan. Faham. Buat apa nak gaduh. Okay. Alright. Dan lepas tu rebab tu memang, lepas dia perjanjian tu dah settle macam tu, rebab tu hancur macam orang remuk kan. Macam orang pecah dengan batu macam tu. Kemek-kemek. Macam orang letak batu. Oh, okay. Macam orang pas macam tu. Barai lah. Tak boleh guna langsung lah. Lepas tu Tok Uda suruh balutkan dengan kain putih. Dan memang ada lagi kat dalam gerobok tu lah. Tapi dalam keadaan hancur tu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kenapa tak dibuang lah? Tu tak pasti. Sebab selagi Tok Uda ada, Tok Uda kata jangan buang, jangan tanam. Biarkan je. Ataupun masih ada perjanjian yang sedang berjalan lagi? Itu saya tak pasti sebab Tok Uda tak bagi tahu. Okay. Yang lagi satu kan, masa yang Yan dia dalam gerobok kan, katanya dia nampak Idah menari tu. Dalam gerobok tu ada lubang ke yang boleh nampak kan? Sebab tahu Ida Yan kata dia dia bagi tahu Ida kat gerobok tu dia macam buka jenang tu sikit. Nampak sebab nak pastikan budak 2 orang dah pergi. Okay, faham. Okay. Macam mana ada gerobok, macam mana ada rebab dalam gerobok? Tapi yalah, cerita yang ni pun aku tak boleh brain lah. Banyak betul kisah rare daripada Idah ni kan. Aku macam Cuma mana? aku tertanya-tanya masa Tok Uda kan dia berinteraksi dengan alam sana tu, Idah ada saksikan ke
adegan tu, situasi tu? Memang saya ada kat situ. Dengar dengan- suara dalam sana kata. Ya. Sebab kau bagi darah anak sulung. Tak ada. Ya. Ada. Sebab time tu memang arwah tok saya ada lagi. Sebab saya start macam terbatas hijab saya lepas arwah tok saya meninggal. Oh, so memang nampak lah tu. Faham. Agak rare situ. Yalah, kata kadang-kadang benda lama ni contoh macam bukan alat permainan tradisional je lah. Macam selain tu macam keris pun Pakaian sama pun je. sama Pakaian juga. pun kadang-kadang ada melibatkan benda-benda mistik macam ni. Betul. Cumanya bagaimana perjanjian tu terhasil tak tahu Tak Macam tahu. mana adanya perjanjian tu tak tahu. Sebab generasi-generasi sebelum ni kan. Yalah, memang kita memang difahamkan masyarakat dulu kan memang normal lah. Lagi nak buat rumah, nak buat tanah kan. Dulu. Sebab dulu undang-undang tak macam sekarang. Betul, dulu siapa cepat dia dapat. Saya cepat. Aku chop sana. Chop. Aku pegang dulu. Cop, dan ni aku punya. Aku tak boleh ambil. Sekarang tak ada. Sekarang ni dokumen macam-macam kan. Macam-macam prosedur. Kau nak ambil tanah. Okay. Cerita pertama best. Kedua shock. Kita dengarkan cerita yang ketiga. Dipersilakan. Itu yang ketiga. So time tu ada order lemang lah. Sebab makcik saya yang tinggal kat Kedah. Sebenarnya jadi kat Kedah lah. Dia memang ambil order lemang. Tak kisahlah nak hari raya ke hari biasa ke, memang ada orang order. Jadi time tu kita orang tolong dia lah untuk bakar lemang macam tu. Dan masa tu dia punya anak dia yang sulung daripada Sarawak, ada tugas kat sana. Dah lama tak balik, so balik. Then Sarawak kan suka manuk panso kan, dalam buluh kan. Jadi nak tunggu bakar lemang, so buat sekali lah manuk panso tu. And then masa tu kita orang kat rumah memang tak ramai orang lah. Maksudnya keluarga makcik saya tu dengan keluarga saya je lah. Lepas tu dengan sebab time tu Tok Uda tak ada kat Kedah. Tok Uda kat rumah anak dia kat Terengganu. Okay. So time tu kita orang tengah tolong-tolong bakar lemang. Sebab lemang kena jaga elok-elok kan. Dan lepas tu makcik saya ni suruh saya masuk dapur, kat dapur belakang lah. Sebab rumah Kedah panjang, dapur belakang. Suruh ambil garam dengan beras yang dia dah rendam lah untuk buat lagi lemang. Dan masa saya masuk ikut pintu belakang tu, saya masuk dalam 20 meter daripada pintu dapur ke peti ais, saya nampak ada satu gula-gula tengah baring dekat depan peti ais tu. Apa hal pula? Dia baring depan peti ais Mat. Orang kata nak sejuk nak sejuk. Panas agaknya berbungkus kan. So masa tu nasib baik beras yang dah rendam tu ada dekat masuk je belah kiri macam tu kan. So terus ambil kat situ je lah. Lepas tu bagi balik dekat makcik lah. Dalam selang 30 minit macam tu, makcik saya suruh ambil dulang untuk letak lemang tu atas dulang. Dan dulang ada dekat rak pinggan sebelah peti ais tadi. Okay. Tempat yang tadi saya nampak gula-gula tu baring. Okay. Jadi bila saya nak masuk tu, saya macam mintalah dekat Cik Uda sebelah tu ke dulang dia dulu kan. Lepas tu makcik cakap lah, dulang rumah ni banyak kot, pergilah ambil. Nak tak nak masuk juga. Sebab kat situ tak ramai orang. Jadi saya je lah yang kena juga masuk kan. Lain semua ada kerja lain. So masuk tengok tak ada apa-apa. So macam lega sikit lah macam tu. So nak ambil dulang, nak kena ambil dulang, kena panjat dah kerusi. Sebab saya pendek, jadi panjat kerusi ambil dulang, turun je kat situ. Sebab freezer tu memang jenis freezer yang pintu berkilat macam tu. Jadi nampak bayang-bayang belakang. Saya nampak benda tu kat belakang. Jadi macam pura-pura tak nampak. Pusing sambil pegang dulang tu, ketuk-ketuk dulang macam tu kan. Macam kau tak nampak. Fun lah. Okay. Main kompang. Macam tu. Lepas tu nampak benda tu daripada depan pintu. Dia melompat betul-betul sebelah saya. Dia lompat Dia cara dia lompat macam mana? Kan dia kan tegak macam tu. Okay. Dia kaki dia macam seolah macam dia tak ada kaki. Kain dia tu macam melayang ke depan. Faham? Macam tu. Faham.
Pernah tengok. Ya, dia memang macam tu. Pernah tengok. Dan masa dia terhempas ke depan tu, memang dengar macam boom macam tu. Betul-betul kat sebelah saya. Dan time tu tindakan refleks yang saya buat tengah pegang dulang ni, pang macam tu. Kau pergi Empuk dia. pocong. Sebab time tu macam tindakan refleks. Tindakan refleks Lepas dalam tu- keadaan terkejut dan takut macam tu. So pang macam tu. Lepas tu macam pusing balik macam tu kan. Tengok benda tak ada. And then masa tu nak keluar daripada dapur, pergi balik kat situ, makcik tegur, hang buat apa sampai dulang ni kemik? Pulang kemik. Dulang tu kemik. Wai, kuat kau kepuk dia dah. Aku rasa nyesal dia tu. Empuk kepala lah. Tak. Ada lah. Dia macam cara tiba tangan macam Okay tu. lah, reflect lah, reflect. Okay. Kali kedua member terbaik kat dapur. Then disebabkan dulang tu dah kemik, jadi guna je lah apa-apa yang ada kat tepi tu. Ada dulang yang sebelum dia ni, so basuh balik lah dulang yang dah guna sebelum ni kat tepi tu dah kotor. Jadi dulang yang kemik ni letak je lah tepi sebab dah kemik tak ada apa-apa. Then masa tu makcik ni nak pergi hantar order yang pertama lah kat rumah jiran macam tu. So saya kena jaga lemang tu betul-betul dengan manuk pangsa ayam ni lah. Then masa tengah jaga tu kan kena kipas-kipas api macam tu kan. Tiba ada satu budak kecil tak baju lari depan ni. Budak kecil mana ni datang ni? Ni dah acik ni. Okay. Dia lari. Mula lari biasa je, macam lari pusing-pusing macam tu kan. Lepas tu saya macam nak main tempat lain lah macam tu. Then macam budak tu diam, macam dah tak ada lagi lah. So macam tengah fokus balik ni kan lemang tu, budak tu lari balik, tapi betul-betul dekat tempat lemang tu, tangan dia macam ni menyebabkan lemang semua jatuh. Dia macam kering macam tu. Lemang semua Dia jatuh. jatuhkan lemang. Main lebih lah ni. So Berkasar dia. bila lemang tu mula jatuh, lemang tak masak lagi. Jadi dia punya nebarasan tu keluar lah, tumpah. Basah. Okay. Jadi saya geram lah sebab nak tunggu benda tu dah lama. Jadi saya macam jerit macam tu lah. Engkau ni nak main lari, pergilah main tempat lain. Mak kau mana? Okay. Padahal betul. time tu macam kejap, budak mana pula ni kan. Lepas tu kejap lagi macam nak kutip balik yang lemang-lemang terjatuh tu. Budak tu ada kat sebelah saya. Pula. Dia buat apa? Dia berdiri pandang saya macam tu. Senyum tak? Tak ada reaksi muka. Dari muka? Tak ada Kosong? reaksi muka. Okay. Muka dia kosong je. Okay. And then masa tu dia macam pandang macam tu. Lepas tu kepala dia macam pusing 90 darjah macam tu ke belah kanan. Dia pusing ke satu pokok yang ada kat ujung rumah tu lah, pokok mangga. So dia pusing kat situ. Dia pusing, saya pandang. Saya pandang Saya cakap ni pandang depan balik hilang. Bukan. Bukan. Dia macam pusing. Dia suruh ambilkan mangga. Dia pusing kat pokok mangga tu. Dekat Dekat atas pokok mangga tu tadi, gula-gula yang tadi saya nampak kat dapur tu. banjat atas pokok. Okay. Ni dah nampak lah. Ya, saya nampak kan tu. Okay, yang pocong tu nampak muka dia. Nampak muka dia. Muka dia memang hitam macam terbakar. Macam terbakar. Okay. And then dia punya, dan time tu baru saya bau busuk. Okay. Okay. Masa atas pokok tu keadaan dia menegak ke atau terbaring atas pokok? Dia macam cakap pokok tu kan, kat dahan-dahan tu, cuma nampak kepala dia je. Oh, terselit. Dia macam dalam keadaan terbalik macam tu. Macam tergantung macam tu. Okay, faham. Macam macam kelawar ni. Dia macam tu. Okay. Lepas tu bila dah jadi macam tu, makcik saya balik. Saya cakap, Cik, pokok mangga tu ada apa-apa ke? Saja macam berkira macam tu. Ada apa-apa ke? Lepas tu makcik cakap, pokok mangga tu, kau tak tahu ke? Cousin kesayangan kau dulu pernah kena kat situ. Dia main handphone, tak nak main handphone kat rumah sebab kena marah. Dia duduk kat pokok mangga tu, main handphone macam tu. Handphone kan ada cahaya atas kan.
tengah dia main phone macam tu, kawan dia datang nak panggil dia, nak ajak dia pergi surau. Kawan dia nampak benda tu tergantung kat atas pokok, sama macam macam yang dia buat, tapi dia kata balik. Okay. Jadi memang katanya kat pokok mangga tu memang ada orang tanam duit shilling. Okay. Macam saka lah. Selagi duit shilling tak tumbuh, benda tu kat situ. Benda apa tu? Pocong tu lah. Gula-gula tu lah. Gula-gula tu lah. Tapi duit shilling memang takkan tumbuh. Itulah. Sebab itu cara orang dulu lah. Ya. Untuk ni. Yang tu pernah dengar. Dia tanam siling untuk tumbuhkan. Tak, dia buat perjanjian tu supaya macam mana? Dia duduk situ ke? Dia tak pergi tempat lain. Dia macam jadi penunggu kat situ lah. Macam tu. Dia macam ni lah. Macam mana dia nak buang hantu. Selalunya cara ni nak buang hantu. Okay. So bila nak buang hantu, dia macam cakap macam ni, selagi duit ni tak tumbuh, kau jangan datang rumah aku. Macam Memang tu. tak tumbuh lah. Tu sebab tu dia kat situ. So maybe faham dia kan? kat situ. Faham. Macam tu. Okay. Okay. Relate. Ya, jadi disebabkan diorang selalu duduk dekat bawah pokok mangga tu, mungkin ada yang dah terambil duit shilling tu dan bawa masuk rumah. Faham. Jadi sebab tu lah benda tu boleh dah bebas lah. Mana duit shilling tu pergi, situlah benda tu ada. So, mungkin duit shilling tu bawa peti ais tu kot. Tak pastilah. Sebab biasa budak-budak main suka lempar duit shilling kan. Make sense. Kalau kita balik rumah Mami, kalau tengok bawa peti ais, InsyaAllah 50 sen ada. Kan. Kalau Ada. 50 sen tu ada. Sepah siling bawah tu. Kan. Betul lah itu. Mungkin lah kan, mungkin shilling cousin dia ambil. Kau siapa? Okay. Masa Ida pukul tu memang rasa memang kena lah. Objek. Memang masa melayang macam tu kan, memang rasa macam ada benda yang tahan dulang tau. Tahan dulang. Tapi time pukul tu saya pejam mata, so tak nampak macam tu. Dulang tu ada lagi tak sekarang? Ada. Dulang tu tak tahulah kalau makcik saya simpan. Boleh simpan. Ke balut putih, balut dengan kain putih ke? Tak ada rasanya, Tak ada mungkin lah. makcik dah buang kot sebab dah tak guna dah. Ini boleh bangga. Kau tahu dulang yang bekas apa ni? Aku hempuk Mat. Hempuk ni. Pocong kena. Mau tak insan. Tapi yang dalam keadaan pocong terbalik tu, Itu memang tak boleh brand. aku pernah nampak dalam cerita apa tapi tak ingat. Tapi dalam tandas. Tapi aku tak ingat. Tandas terbalik. Bukan tandas terbalik. Tandas dia tu kat terbalik. dalam tandas. Okay. Okay, ada certain orang ni dia nak duduk belah air, dia takut tutup pintu. Jadi dulu aku sama lah, bukan sekarang. Sekarang dah berani Kembon lah. Dulu Okay. sekolah rendah. Okay. So dalam cerita dia tak tutup pintu kan. Dia tengok kat luar, dia tengah cangkung bukan cangkung lah, dia tandas duduk. Dia tengok kat luar, ada rasa macam something kan. Tiba-tiba pocong tu, okay ni pintu, tiba-tiba turun daripada sana. Kepala dia macam tu. Tak tahulah disangkut kat mana. Faham tak? Terapung siap. Tu make sense lah. Kau boleh tahan ke? Aku tanya kan, baring atas pokok ke tak? Takkan nak imbang. Nak main imbang. Aku curious. Okay. Tahu. Faham lah. Mana tahu kan benda ni nak jadi. Kalau fikir logik, tak logik lah. Kalau nak fikir logik, dia panjat atas pokok, kita tak boleh fikir. Betul, memang tak logik. Memang tak dapat dibuktikan dengan sains sekalipun. Okay. Penat Penat. dengan Siti dah. Sebab terlampau banyak dia punya suspend kan. Banyak adegan-adegan yang kita rasa macam Terkejut. Jump scare. Dan masa sama aku kelakar tak Pasal kan. Yelah macam Ida hempuk kan. Kalau aku tak terfikir, kau tahu tak? Kalau kau nampak agak low. Ini hempuk kan. Tapi mungkinlah sebab kejutan yang benda tu bagi kat Ida, dia lompat tu kan. Sebab ada orang cakap bila dia lompat memang bunyi dia kuat. ada boom. Lantai kayu ke? Lantai kayu. Kayu patut patut. Okay. Banyak pula lompat dalam dapur tu. Maksudnya okay, lepas tu Ida ada cerita apa yang berlaku Dekat Ida dekat Sedara Sedara Mara. Saya cerita dekat makcik. Mhm. And then biasalah saya bagi tahu Tok Uda. Lepas tu yang lain tak tahu lah. So apa tindakan Tok Uda masa tu? Dia pergi kat pokok tu tak? Tok Uda cakap benda tu kena orang yang kat kampung tu je lah yang kena settle kan. So mungkin benda tu kaitan dengan kampung tu. Dia orang lama situ lah. Faham. Cuma aku nak kepastian pasal budak tadi ni. Budak tadi. Tidak ada. Yang tiba-tiba hilang tahu pula. tak? Mana datang? Dia dah lah kacau. Lemang orang tunggu lama kot. Ni cerita masa raya? Puasa kan? Benda tu jadi masa raya. Raya? Raya. Masa raya? Bukan Malam puasa raya. kan?
Malam raya. Ha. Oh, dia terus happy. Okey. Masih dah nampak budak tu. Keadaan dia dia berbogil ke ataupun berpakaian macam mana budak tu? Dia tak pakai baju. Kosong. So pendek. Dia Pose? kosong tapi macam apa, sebab dia lari. Aha. So macam sekali imbas nampak macam tu lah. Yang dia betul-betul kat sebelah Ida tu dah tak perasan. Botak ke, ada rambut ke? Dah sunat belum? Kalau belum Dia jentik macam tepi tu. nampak dia macam seolah macam satu anak patung Aha. yang tinggi dia dalam budak 7 ke 8 tahun macam tu. Dari reaksi muka dia memang muka kosong je. Muka kosong. Ha. Dia macam muka yang tak ada perasaan, feelingless macam tu. Lah. Macam juon lah. Tak ada perasaan. Tapi masa tu Ida tahu tak yang Tuhan tu sebenarnya? Masa tu memang tahu. Cuma terus tengah apa macam ni, stres macam tu. Okay, Tadi kat dapur, lepas tu ni pula kan. Sebab nak nikan lemang. Sebab tu bisnes makcik. Budak macam ni kan, elok kita bagi kat siapa tu? Siapa yang dera budak tercakap tak apa ke? Tak Tak apa, potong lah. Orang kenal. Tit yang tu. Bukan kat Malaysia. Ha? Ini kat tempat lain kan, bukan kat Malaysia. Bukan kat Malaysia. Sini tempat lain. Okay. Tapi Alright. bagus lah budak tu. Ha. Dia nak tunjuk kat Ida yang dia tunjuk kat pocong tadi tu, dia tunjuk. Kau dah empuk member aku ni. Agaknya kaum baik ada orang. Dia macam nak bagi something petunjuk Kenapa kau empuk member aku kan, dia kata. Rasanya lah sebab budak kecil ni pun memang orang kampung kata kalau ada satu masa memang budak ni akan ada. Dan budak ni macam bagi tahu sesuatu. Tapi janganlah jatuh lemang Mat. Itulah. Penat sial. Tunggu. Kau nak bagi tahu je lah. Jatuh-jatuh kan. Jangan bergurau macam gini. Okey, satu cerita yang menarik. Aku mesti tak boleh belah yang budak. Tak tahu. Budak aku geram. Okey, Tak pandang kecil. macam mana sound okey tak? Bunyi hujan tak? Tak okey. Keadaan pun tengah hujan kan. Dengan bawa mood cerita macam ni aku rasa sangat menarik. Tarik, kau memang ada bom. Okey. Terima kasih dah sebab sudi berkongsi dengan Santai Chill. Sebelum tu macam biasalah dah. Ada apa-apa pesanan tak yang nak sampaikan pada follower Santai Chill? Okay, pesanan saya lah. Biasanya kalau ni dah nak ujung puasa kan, dah nak raya. So kalau nampak ada apa-apa yang melintaskan benda, satu jangan tegur lah. Dan yang kedua, kalau memang kita sayang pada seseorang tu, dan kalau dia dah pergi, dah ajal dia, redakan saja. Sebab itu ketentuan Allah. Kita siapa nak berlawan takdir. So dan nak ujung puasa ni, jangan lupa dah pergi solat tarawih. Nak kejar 10 malam terakhir. InsyaAllah. Yang hujung tu lebih baik. Ah. Kan? Makin orang kata apa? Banyak dia punya Manfaat, kelebihan dia. okey. Cerita ni malam raya aku first time ni. Adakah waktu itu ni kan kita fikir waktu yang jin atau setan-setan ni dilepaskan? Dikembalikan balik. Tak tahu. Kira lepas maghrib kot. Mungkin lah, tak tahu nak cakap kan. Tapi benda ni memang jadi. Aku percaya sebab aku pun ada jiran-jiran dan saudara mara yang kena gangguan masa puasa dan juga raya. Okay, kalau macam kau ni ada apa-apa nak cakap? Cerita pasal raya ni lah. Bila kan kita dah 2 tahun tak dapat balik kampung. Aha. So hari ni merupakan tahun yang kita dapat balik ke kampung menyambut raya bersama-sama dengan saudara mara. Jadi kepada anda yang sedang menonton video ni, kalau balik mak atuk nenek kan, terjumpa barang-barang antik, barang-barang lama ni, kalau boleh kita jangan sentuh lah. Sebab itu kita tak tahu milik siapa dan bukan hak kita pun. Kalau nak sentuh pun minta izin dulu. Boleh jadi benda tu mempunyai isi yang tersendiri. So elakkan kita ditimpa benda yang kita tak diingini. Macam aku sendiri, kita masih kena orang kata behave lah. Jangan orang kata buat perkara yang tak betul. Jangan macam puasa tak ada hantu, buat je. Jadi kau buat benda yang tak senonoh kat tempat yang tak patut kan. Contoh lah contoh macam kencing merata kan. Lepas tu kau amalkan contoh macam amalan orang yang tak belajar atuk nenek kan. Yelah. Ambil cucu Tumpang minta kencing, tumpang kencing ya. tu. Tapi dia yang tu memang tak boleh buat lah. Tapi dia tak buat dan tak baca doa kan. Jadi bila tak baca doa, benda ni kacau lah. Benda ni kacau. Kita pun duk terfikir kan, apa ni benda ni ada ke masa puasa? Ada ke tak ada? Benda ni memang ada. Memang ada.
Dan pesanan lagi satu ni, masa nak dah raya ni kan, kita cubalah apa orang kata, teruskan benda-benda amalan-amalan yang baik yang korang dah buat masa puasa tu. Raya bukan stop, teruskan. Kan, jadi orang kata bukan bulan puasa je bulan yang orang kata kita kena jadi baik, dan hari raya dan hari yang berikut-berikutnya. Itu saja pada saya. Dan kepada anda yang ingin berkongsi cerita seram dan mungkin berminat untuk datang ke studio, bolehlah hubungi kami di Instagram ataupun di Facebook ataupun di email. Okay, ataupun mungkin ada yang nak berkongsi cerita melalui penulisan juga Mi. Kita alu-alukan. Ya, betul. Jadi terima kasih kepada Ida lagi sekali sudi datang ke studio Santai Chill, jauh kan, hujan pula tu ni. Okey, kepada anda, terima kasih kami ucapkan kerana bersama kami setia menonton sampai habis video ni. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.